Ni hari Isnin malam Selasa dapat bertemu dalam pengajian kitab kita Taharah dan Solat, insyaAllah. Dan untuk kupasan seterusnya saat lagi kita serahlah kat Ustazah. Saya ingat apa Kak, dah ingat apa Ustazah boleh langsung teruskan lah Ustazah. Boleh, baik. InsyaAllah. InsyaAllah lah. Boleh. InsyaAllah. Kita ni satu bin ni adik-beradik. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah hilang di siaran. Finishing forward. Kak Fida, Ustazah ada tak? Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustazah Tekan, hilang di siaran. tekan terkeluar pula dah. Ya Allah. Nak jadikan cerita. Nak tekan yang lain, tekan yang lain. Nak terkeluar tu Regina nak masuk. Mula dah Ustazah. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Video, wajah Ustazah tak nampak. Oh, video pula. Tengok tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salam selawat kepada junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya, sahabatnya dan mereka yang berjuang menegakkan Islam hinggalah hari kemudian. Jadi bersyukur kita kerana seterusnya Puan Rafidah Zakaria, pengurusi muslimat kita Hawa Mukhlisin, Masjid Kelang Lama, Masjid Al-Huda Kelang Lama. Awak Mukhlisin. Betul saya sebut tu. Hawa Mukhlisin Ustazah. Hawa Mukhlisin. Hawa Mukhlisin. Dan seterusnya Cik Ustazah Azlina dan semua sahabat-sahabat yang dikasihi, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan orang kulim je, tadi tengok orang Sungai Petani pun ada. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah kerana kita diberi kesempatan untuk menelusuri ilmu, insya-Allah. Jadi bagi memohon rahmat dan keberkatan Allah, marilah terlebih dahulu kita membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi sajalah nak share mukadimah sedikit. Ustazah duk baca buku, terasa hati macam nak mengarang. Mengetuk pintu syurga. Mengetuk redha, apa mengharap redha dan syurgamu. Rasa-rasa macam nak tulis itulah lebih kurang lah. Jadi untuk pengetahuan para sahabat, syurga adalah balasan tertinggi
yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya yang beriman dan bertakwa. Jadi kalau kita tengok Al-Quran ini, maknanya kalau Al-Quran ini maknanya dia menjadi petunjuk kepada orang bertakwa. Kalau orang bertakwa, dia tak dapat apa-apa. Dia tak dapat petunjuk, dia tak dapat rahmat, dia tak dapat ketenangan. Al-Quran tu menyakitkan dia. Jadi Allahu Akbar. Bagi kita, maknanya yang memilih untuk mengaji di tengah-tengah dalam keadaan yang macam ni, memilih untuk beribadat kepada Allah. Jadi ini adalah kita kata orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita berada dalam kebajikan, dalam kebaikan, dalam melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, maknanya kita adalah orang yang sedang dipandang oleh Allah. Bila orang tu dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapat rahmat, dipermudahkan kepadanya mendapat jalan-jalan ataupun melakukan perkara-perkara yang menambah-nambah keredaan Allah kepadanya. Baiklah. Jadi orang nak masuk syurga ni dia ada 3 golongan. Kalau kita kata Yang pertama ialah golongan yang akan masuk tanpa hisab dan tanpa azab. Hak ni lah kita minta. Betul tak sahabat semua? Nah, kita nak masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Yang kedua adalah golongan yang terpaksa menunggu perbicaraan di mahsyar. Dia kena tunggu perbicaraan di mahsyar. Baru dia boleh masuk syurga. Dan yang ketiga adalah orang yang melakukan dosa-dosa. Di mana dengan dosa-dosanya menyebabkan dia masuk ke dalam neraka terlebih dahulu. Kemudian barulah dimasukkan ke dalam syurga. Jadi kalau orang tanya kita nak pilih hak mana? Maka tentulah kita ingin memilih syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Jadi dalam kitab Fadilah Amal, dia kata ada 3 amalan manusia yang menyebabkan manusia boleh masuk syurga tanpa hisab. Jadi saya rasa kalau walaupun nak cakap bab fiqh, kita nak cakap bab taharah dan solat ni, tapi saya rasa tak maulah kalau tak bercakap pada kawan-kawan di sini. Saya sayang pada kawan-kawan di sini. Jadi supaya kita dapat yang sama. Jadi yang pertama, siapa dia yang boleh masuk syurga tanpa hisab? Orang yang selalu ingat kepada Allah. Jadi orang yang selalu ingat, selalu memuji Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Jadi dalam keadaan susah dan senang. Senang tak nak buat, bunyi macam senang. Tapi kadang-kadang dia jadi tak senang. Bergantung kepada orang itu, orang yang dipilih oleh Allah untuk memujinya ataupun tidak. Yang kedua, mari kita tengok. Kod kita ada ciri-ciri. Orang yang bangun malam, beribadah kepada Allah, meninggalkan tempat tidurnya, tilamnya, selimutnya, maka orang ini juga dijanjikan masuk syurga tanpa hisab. Dan yang ketiga, orang yang sibuk berniaga. Duk kira untung rugi, nak ambil barang, nak hantar macam-macam. Tetapi dia tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tengok, jadi kita jadi golongan mana? Golongan yang sentiasa ingat Allah, golongan yang bangun malam, golongan yang sibuk bekerja tapi tak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hari kiamat nanti malaikat akan kata, di mana orang yang selalu mengingati Allah? Di mana orang yang memuji Allah dalam keadaan senang ataupun susah? Jadi mereka pun bangun berjalan masuk syurga tanpa hisab. Kemudian malaikat kata lagi, mana manusia yang bangun pada malam hari ketika orang lain tidur, dia bangun untuk beribadah kepada Allah. Lalu bangunlah segolongan lagi manusia, mereka pun masuklah ke syurga tanpa hisab. Kemudian yang ketiga, malaikat kata lagi, mana orang yang sibuk berniaga mengira untung rugi, tapi mereka tidak lalai dan sentiasa mengingati Allah. Bangunlah mereka 3 golongan. Berjalanlah menuju ke syurga tanpa hisab. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Syekh Nasr Al-Samarqandi berkata, ketika orang ni berjalan nak masuk syurga tanpa hisab, keluarlah seekor binatang. Dia kata, aku diutuskan, aku diperintahkan untuk mengambil orang-orang yang sombong.
dan melemparnya ke dalam neraka. Lalu dia mematuk macam burung-burung patuk biji-bijian, dilempar ke neraka, orang sombong. Kemudian keluar lagi seekor binatang pula. Dia kata, aku diutus untuk mengambil orang yang membuat Allah murka kepadanya. Membuat Rasul murka kepadanya. Jadi dia patuk pula. Kemudian dilempar ke dalam neraka. Kemudian keluar lagi seekor binatang. Dia kata, aku akan mematuk dan mencampakkan ke neraka orang yang suka menggambar-gambar dan melukis makhluk yang hidup. Saya ambil hadis itulah, saya tak mau bincangkan. Jadi akhirnya dilemparkan ke neraka. Jadi maknanya kita tengok dalam keadaan orang itu mengingati Allah, dalam keadaan dia bangun malam, dalam keadaan dia berniaga mengira untung rugi, tetapi dia sentiasa mengingati Allah. Maknanya dia dicek lagi amalan-amalan yang dilakukan. Jadi mudah-mudahan kita terjauh dari sombong. Mudah-mudahan kita juga terjauh daripada membuat Allah murka dan Rasul murka kepada kita. Dan yang ketiganya maknanya kita mengelakkan dirilah daripada melukis-lukis dan sebagainya. No? Kadang-kadang ada orang dia buat taman, rumah dia cantik, dia buat kolam ke semua. Kemudian dia letak angsa ke itik ke apa ke. Jadi maknanya tak boleh. Nah? Macam anak-anak kita lah. Anak-anak kita ni sampai dah tua dah. Duk beli lagi bebe tu. Jadi maknanya sebenarnya tak boleh. Anak-anak patung tu hanya untuk anak-anak umur 7 tahun ke bawah tu. Jadi kalau lebih tu pada tu kita dah kena latih cucu kita. Jangan duk hadiah bebe, pasti depa sebagainya. Jadi itulah sikit sebanyak. Kalau nak cakap lagi banyak lagi perkara tersebut. Jadi Ustaz cakap tu dulu, insya-Allah. Kita masuk pelajaran kita yang ke-6 hari ini, iaitu wuduk. Jadi boleh dengar wuduk pada bahasa ialah daripada perkataan wuduk, daripada perkataan riya, cahaya. Ataupun daripada sudut bahasa kita kata ianya bersih. Bersih dan bercahaya. Daripada sudut syarak pula ialah membasuh anggota wuduk dengan air. Mengikut cara-cara yang ditentukan dengan niat wuduk. Start video nampak muka mak. Muka surat 27. Muka surat 27. Baik. Apa Allah kata dalam surah Al-Ma'idah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Buku kita boleh garis. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, idza qumtum ila sholati, apabila kamu hendak mendirikan sembahyang, faghsilu, garis di bawah perkataan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuh muka kamu dengan tangan kamu hingga ke siku. Jadi maknanya bila kita basuh itu, nama basuh ni maksudnya dia meleleh. Jadi kalau kita di rumah tak ada masalah lah. Kita ni di Malaysia ni memang kenjah guna air ni. Tetapi maknanya kalau kita menggunakan spray lah bila kita berjalan, insya-Allah tuan-tuan kita perlu keluar dah, insya-Allah. Jadi bila kita spray itu maknanya kita kena pastikan ia meleleh. Itu dinamakan faghsilu, dia mesti menitik. Kalau orang duk ajak spray air, kita Mekah apa semua, jadi dia mesti meleleh air tu. Jadi kemudian wamsahu bi ru'usikum, sapu. Sapu dia tak meleleh pun tak apa. Wamsahu bi ru'usikum, sapulah kepala kamu, wa arjulakum ilal ka'bayn, dan kaki kamu hingga kedua buku lali. Inilah persoalannya, kita kata ada orang dia menolak hadis Nabi SAW. Kalau dia tolak tu macam mana Nabi yang sembahyang pun Quran hafal lagu ni tak cukup untuk kita. Jadi maknanya kita ni dijelaskan pula oleh Nabi SAW untuk kita memahami betul-betul. Terima kasih Puan Harishun untuk orang yang baru masuk muka surat 27. Baik, jadi maknanya. Jadi macam mana kita nak ambil wuduk? Hatta macam mana kita nak sembahyang?
kalau kita menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak boleh. Sebab kita mengucap pun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalil-dalil yang kita nak kena ikut dalam pelajaran kita mana pun, yang pertama ialah Al-Quran dan yang kedua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi ni memperjelaskan kepada kita mana-mana yang kita tak jelas dan tak faham tentang Al-Quran itu. Nabi lah yang menjadi pemudah cara memahamkan kita. Sebab itu, bila orang tanya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, macam mana Nabi tu? Jadi Sayyidatina Aisyah jawab senang je, kana khuluquhu al-Quran. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kana khuluquhu, akhlaknya itu Al-Quran. Jadi kalau kita tengok apa yang Nabi buat, kita ni tak tengoklah tapi kita baca. Maka wataknya, akhlaknya, amalnya, apa yang dia bawa itu adalah Al-Quran. Mudahnya. Baik, mari kita tengok sedikit syarat-syarat sah wuduk. Jadi nak kena tengoklah. Jadi maknanya sebab wuduk ini adalah ibadat. Jadi bila mana kita mengambil wuduk, maknanya tak boleh kita buat lebih kurang lah. Maknanya kita kena memastikan yang pertama kita menggunakan air mutlak. Kemudian tidak ada sesuatu di atas anggota wuduk kita ni, di atas anggota wuduk lah, maksudnya muka, kaki kita ni, maknanya tidak ada sesuatu yang boleh menyebabkan ia dapat mengubah kemutlakan air. Contohnya kita pakai apa? Kita pakai bedak, kita pakai krim dan sebagainya. Jadi kalau ayak tu sekali je kita basuh, maka ayak mutlak tu dia bersentuh dengan bedak-bedak kita tu, maka air itu dia menjadi air mustakmal. Maknanya dia tidak menepati air mutlak untuk mengangkat wuduk kita itu. Jadi sebab tu bila kita baca kali ketiga, kita basuh kali kedua, kali ketiga, itu baru dia jadi mutlak. Dia kata contohnya minyak wangi, kapur, ke tepung, ke bedak dan sebagainya. Yang ketiga, bila kita nak berwuduk, kita kena pastikan tiada sesuatu menghalang air sampai ke kulit anggota wuduk kita. Contohnya sisik ikan. Contohnya lagi apa, kalau zaman dulu lah, zaman lah tak ada selumbar. Selumbar tu macam rumah kayu ketam tak rata tu, kita kadang-kadang masuk sikit kat tangan kita. Ataupun tulang ikan ke apa ke. Jadi maknanya ia juga dikira menghalang wuduk sampai kepada anggota wuduk tu. Yang keempat, hendaklah dipastikan air itu dialirkan ke atas kulit anggota wuduk. Kemudian dia kata yang kelima, bagi orang yang daimul hadas, yakni orang yang menanggung hadas. Contohnya orang yang terkencing-kencing kan sampai tak sempat satu waktu sembahyang, terkentut-kentut, salisul ghaid, salisul rih, angin dan sebagainya, maka orang ini dia perlu berwuduk dengan cara daimul hadas. Iaitu saya kena sebut jugalah, iaitu dia kena tunggu masuk waktu sembahyang baru dia cuci, kemudian dia tutup. Senang kita kata lagu itulah, dia cuci, dia tutup, kemudian baru dia berwuduk. Dan ketika dia berwuduk itu, ketika dia basuh muka, dia kena kata sahaja aku berwuduk bagi membolehkan aku solat kerana Allah Ta'ala. Dia tak boleh kata sahaja aku mengangkat hadas kecil sebab hadasnya tidak terangkat. Ini bagi orang daimul hadas, tak ada masalah. Jadi dia boleh melakukan sembahyang dengan wuduk itu dengan yang fardu. Dan yang sunat dia boleh buat sebanyak-banyak bilangan yang dia boleh buat. Jadi maknanya sembahyang sunat ke tak apa ke, walaupun dengan pad yang sama, tak ada masalah. Cuma bila masuk waktu solat baru, dia tidak boleh meneruskan solat baru dengan wuduk tadi, melainkan dia kena pergi cuci balik, kemudian dia tutup, yakni dia pakai pad, dan kemudian dia berwuduk semula seperti yang kita sebutkan tadi. Yang keenam, dia hendaklah memenuhi rukun wuduk. Jadi benda ni semua kita tahu dah, tapi cuma kita nak ulang. Jadi kalau kita tengok rukun-rukun wuduk itu terbahagi kepada 6 perkara. Yang pertama, niat ketika basuh muka. Jadi maknanya kita baca nawaitu raf'al hadasil asghar lillahi ta'ala, saja aku mengangkat hadas kecil. Ini bagi orang yang tak ada masalah boleh.
Tapi kalau orang yang ada masalah daimul hadas tadi, dia kena kata nawaitul wudu lillahi ta'ala. Dah. Tapi ulama setengah-setengah dia tambah nawaitul wudu listibahati. Listibahati solat, bagi mengharuskan aku solat, bagi membolehkan aku solat kerana Allah Ta'ala. Tapi kalau dia kata saja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala pun memadai. Nak lebih elok, listibahati, bagi membolehkan aku solat kerana Allah Ta'ala. Baik. Dalam persoalan basuh muka, jadi maknanya kita kena pasti had basuh muka kita adalah antara anak rambut hingga ke hujung dagu. Maksudnya kalau kita selok rambut kita, kita nampak apa anak-anak rambut yang turun, itulah permulaan muka kita pada bahagian atas. Dan sampai kepada dagu kita, bawah dagu kita tu. Kemudian daripada telinga kanan sampai ke telinga kiri. Jadi maknanya kalau rambut kita tarik yang tumbuh daripada bahagian anak-anak rambut tu sampai kepada apa nama dia orang panggil pelipis itu, kalau panjang maka ia adalah dikira muka yang kita kena pastikan basuh, kena anak-anak rambut tersebut dan juga kulit kepala. Hendaklah disampaikan air pada bulu-bulu di kawasan muka hingga ke kulit yang kita sebut tadi. Kemudian jika mempunyai janggut bagi orang lelaki yang tebal, sampai tak nampak kulit, memadailah dia membasuh dengan zahir. Ada orang dah tebal yang tak nampak kan. Jadi maknanya tapi dia bolehlah selat-selati. Macam itulah. Kemudian yang keempat, dia membasuh muka, yakni mesti membasuh sebahagian, kalau boleh tu maknanya daripada kepala dia kena atas sikit, sebahagian daripada leher pun kena, sebahagian daripada bawah dagu pun kena. Jadi inilah yang maknanya yang disuruh kepada kita, maknanya bawah dagu ni. Jadi maknanya di sinilah dijelaskan kepada kita oleh ulama dalam kita hendak menyempurnakan basuhan muka. Sebab tu comel kalau kita gunakan ayak tu di atas ni. Bila ayak tu kita bawa permulaannya pada ubun-ubun kepala, dia akan meleleh dan memudahkan ia sampai meratai. Tu bukan suruh ke bawah naik ke atas, atas turun ke bawah. Baik, kemudian kita membasuh dua tangan hingga meliputi siku yang ketiga. Jadi maknanya wajib kita membasuh sesuatu yang ada di atas dua tangan seperti daging, bulu. Kalau kita ada kuku ke jari yang lebih, ni kadang-kadang kuku panjang kan. Jadi maknanya kita kena pastikan air masuk di celah-celah kuku tu. Jadi sebab itulah kita orang Islam ni tak dibenarkan taruh. Jadi kalau anak-anak kita ni ada juga dia suka taruh, dia nak buat apa pun tak tahu. Jadi maknanya syaitan suka bersembunyi di balik-balik kuku tersebut. Jadi maknanya kalau kata ada kekotoran, kita buat kerja apa, buat kebun ke apa ke, jadi kuku tanah ke dia masuk tu, kalau kita tak potong rambut lah, tak potong kuku tu, maknanya benda tu di bawah dia menghalang air daripada sampai kepada bawah kuku kita lah, tak maknanya kadar-kadarnya lah. Baik, kemudian kita wajib membuang duri yang terlekat pada tangan. Maknanya kalau duri-duri itu, kita kata sikit je pun dia dikira menghalang air daripada sampai, dengan erti kata wuduk kita tidak sah. Kemudian yang keempat, menyapu kepala. Sekurang-kurangnya sebahagian daripada sehelai rambut. Jadi dia kata memadai membasuh kepala atau meletakkan tangan yang basah. Maknanya kita letak lagu tu je. Jadi dikira memadai, tapi disegan sungguhlah. Sebab apa? Sebab rambut kita ni, dalam banyak-banyak rambut kita ada yang panjang dan ada yang pendek. Jadi maknanya bila dia kena kulit kepala dan hujung rambut tu sampai di hujung rambut, maka dikira sah lah. Sebab kita ada rambut pendek dan sebagainya kan. Kemudian yang kelima, membasuh dua kaki hingga meliputi buku lali. Wajib membasuh sesuatu yang ada di atas kaki. Seperti daging, bulu atau jari yang lebih beserta kuku. Wajib menghilangkan kekotoran yang ada di buku kaki yang menghalang air sampai ke kulit. Belah mana?
Tak tahu. Dan juga seterusnya wajib membuang duri yang terlekat pada kaki. Jadi tadilah kita ni terutama kan kadang-kadang adalah masalah bila dah tua-tua ni dia mudah makan cekam dan sebagainya. Makan cekam tu lah dia menghalang air sampai kepada bawah kuku kita tu. Jadi maknanya jadi kalau kita ni orang kata sekurang-kurangnya melaksanakan potong kuku tu pada setiap hari Jumaat tu, maka dia dapatlah memastikan supaya tidak berlakulah makan cekam dan sebagainya. Kalau suka jadi juga makan cekam tu, pada saya cadangkan kita pilah. Kadang-kadang kita nak potong sendiri payah. Kita pilah. Tapi saya pun tak pernah pi juga. Tapi saya hebatlah kalau kita ada masalah macam tu, pilah kita jumpa pedicure, manicure ada buat kuku tu. Maknanya supaya dia dapat potong, dia ada alat-alat yang lengkap dan sebagainya. Maknanya untuk memastikan. No? Saya pernah jumpa seorang kawan ni, dia dah berusia lah. Jadi dia tak boleh nak potong sendiri. Dia kata sebab kuku dia terlampau keras. Buah ayak dan sebagainya dia tak boleh. Jadi dia terpaksa pergi ke tempat tersebut. Tak apalah. Itu ikhtiar dia. Baiklah. Kemudian yang keenam adalah tertib. Apa makna tertib? Mendahulukan yang dahulu, mengkemudiankan yang kemudian. Nah, itu adalah perkara-perkara yang kita sebut sebagai perkara-perkara syarat-syarat ataupun kita panggil rukun wuduk. Kemudian mari kita tengok pula perkara sunat wuduk. Jadi kita ni memanglah kalau kita tengok Imam Ghazali mengajak kita, maknanya kita disuruh membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana sabda Nabi, kita tahu itu semua, tapi sebagaimana sabda Nabi SAW, la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi ta'ala alaihi. Nabi kata tidak ada semayang bagi orang yang tidak berwuduk dan tidak ada wuduk bagi orang yang tidak memulakan ataupun tidak menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Tapi saya rasa kita ni terlatihlah. Tapi maknanya kalau tak bismillah sah tak? Sah. Tetapi maknanya rugilah dia tidak mengambil apa yang dipesan oleh Nabi SAW supaya memulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kemudian maknanya yang kedua dia membasuh dia membasuh dua tangan hingga pergelangan tangan. Jadi kalau Imam Ghazali ajak kita sambil basuh dua-dua tangan ke pergelangan tangan, tentulah kita memulakan dengan yang kanan. Maknanya kita berdoa, ya Allah, supaya kita mendapat keberuntungan dunia dan akhirat. Diikuti yang kedua, kita berkumur-kumur. Jadi maknanya kita boleh niat doa kita di situ. Kita berdoa, ya Allah, mudahkanlah ataupun penuhkanlah mulut aku ini dengan tilawatul Quran dan juga zikrullah. Kita minta sambil berdoa. Kemudian yang ketiga, kita menghisap, istinsyak, menghisap air masuk ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Jadi ini pun Imam Ghazali ajak. Sambil duduk sujud ayat tu, ya Allah, ciumkan aku nanti dengan bau syurga. Kemudian bila kita hembus keluar air itu, ya Allah, jangan aku nanti menghidu bau neraka. Kemudian jadi apa lagi? Kemudian menyapu air ke seluruh kepala. Selalunya orang lelaki lah, orang perempuan payah rambut dia banyak. Jadi kalau buat lagu tu takut jadi orang panggil apa, takut dia jadi berbuah dan sebagainya kan. Jadi bagi orang lelaki dia mudah, dia boleh sapu sebiji kepala dia tu. Ketika dia basuh kepala tu, sambil dia berdoa kepada Allah, berilah perlindungan kepadaku pada hari yang tidak ada perlindungan melainkan perlindunganmu. Kemudian dia menyapu air ke seluruh telinga luar dan dalam. Ini pun Imam Ghazali ajak, maknanya kita kata apa? Ya Allah, mudahlah aku ni mendengar kalam yang baik dan suka mengikutnya. Dan aku juga nanti mendengar panggilan namaku masuk ke syurga. Kemudian bagi orang yang lelaki yang janggut tebal, maka dia kena menyelat-nyelati sunat. Maknanya dia nak bagi ayak sampai pada dagu dia. Kemudian kalau kita pun berwuduk basuh tangan, maka kita menyelat-nyelati. Maknanya kita masukkan menyelat-nyelati ini. Maknanya kita kata untuk memastikan air sampai. Ini memang diajak kepada kita oleh Imam Asy-Syafi'i. Kemudian maknanya kaki, kalau kaki takkan nak buat kaki dengan kaki, tangan kita lah. Maknanya kalau boleh kita buat jadi sunat. Kemudian kita mendahulukan anggota wuduk sebelah kanan daripada sebelah kiri.
Nak buat benda baik, mestilah kita mula belah kanan dulu. Kemudian kita menyapu anggota wuduk itu 3 kali. Untung bila kita menyapu 3 kali, kita ada hujah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kalau kita basuh sekali tadi bimbanglah. Kalau ada unsur-unsur yang lain pada anggota wuduk kita, bedak ke tepung ke apa, maka air itu tidak menjadi air mutlak. Sebab tu bila kita 3 kali, kita ada hujah yang menyelamatkan kita. Maknanya daripada kita menggunakan air mustamal untuk kita berwuduk. Baik, nah. Kemudian dikatakan iaitu kita muwallat. Maknanya muwallat ni sunat. Yakni kita buat berturut-turut. Itu dipanggil muwallat. Nah. Kemudian apa lagi? Kemudian kita membaca doa sesudah berwuduk. Cuba kita tengok doa daripada Umar bin Al-Khattab, khalifah Islam yang kedua. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda fa ahsana al-wudu thumma qala ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, kemudian ulama fiqh tambah, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Nah, banyak tu jadi baca. Futihat lahu thamaniyata abwabil jannah yadkhulu min ayyiha sya'a. Nah, daripada Umar Al-Khattab, dia kata Nabi SAW bersabda, nah, man tawadda, siapa yang berwuduk, nah, siapa yang berwuduk, fa ahsanal wudu, dia memperelokkan wuduknya. Thumma qala, kemudian dia berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, itu saja yang dia kata pun sebenarnya futihat lahu, terbuka baginya sama niyata abwabil jannah, 8 pintu syurga. Nah, jadi dia tambah lagi oleh ulama fiqh, Allahumma ja'alni minat tawwabin, ya Allah, jadikan kami daripada kalangan hamba-Mu yang bertaubat, wa ja'alni minal mutatahhirin, dan jadikanlah kami orang yang suci. Selalu kita tambah lagi, wa ja'alni min ibadikas salihin, jadikanlah kami hamba-Mu yang soleh. Nah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terbuka 8 pintu syurga. Masuklah pintu mana yang ia kehendaki. Nampak macam tak ada apa-apa pun ibadat wuduk. Tetapi, serupi. Nah, jadi maknanya, bila kita berwuduk elok-elok, kita nampak ibadat tu macam sikit sangat. Tetapi ibadat itu saja pun boleh menyebabkan menjadi asbab kita masuk syurga. Inilah kita kata Allah tu maha kaya, rahmat dia luas. No? Jadi bagi kita yang selalu rajin berwuduk dan kita selalu berdoa, mudah-mudahan dia menjadi asbab kepada kita. Nah, selalu duk ketuk-ketuk pintu Allah. Nah, jadi maknanya pintunya kita ni sampai kita pun syurga pun tak ada nak katuk dah. Sebab kita selalu rajin berwuduk kan. Kan ada satu cerita yang kita dengar Nabi SAW. Satu hari itu Nabi kata pada Bilal, wahai Bilal, dengan apa engkau mendahuluiku masuk ke syurga? Kan? Lalu kata Bilal, ya Rasulullah, mana mungkin aku ni mendahului kamu masuk ke syurga. Jadi kata Nabi SAW, semalam aku dengar tapak kakimu di depan. Jadi Bilal ni orang jenis, orang panggil apa, jenis orang Afrika ni, tapak kaki lebar kan, kepak. Itu Nabi dengar. Nabi kenal tapak kaki. Pasal apa Nabi kenal? Sebab Bilal ni tiap-tiap hari dia akan datang. Bila dia nak pergi azan, tiap-tiap hari dia akan jemput Nabi dulu. Solat subuh ke, solat apa kan, dia pergi jemput Nabi dulu. Kemudian Nabi pun ikut dia, Nabi teman dia sampailah dia naik di atas orang panggil menara lah kata, untuk berazan. Nabi duduk ada di bawah. Nabi duduk tengok dia. Nah, jadi sebab itulah apabila Nabi SAW wafat, dia tak boleh azan. Perasaannya begitu hiba dan pilu kerana kenangannya dengan Nabi SAW. Setiap kali dia nak berazan,
Maknanya dia akan pergi jemput Nabi, kemudian Nabi akan ikut dia, kemudian dia naik ke mimbar, dia duk azan, dia duk nampak Nabi di bawah dah, menyebabkan dia begitu hibah sehingga dia membawa diri meninggalkan kota Madinah. Dia tak boleh tengok dia nampak Nabi, semua penjuru dia nampak Nabi, jadi duk teriak dia. Jadi akhirnya sehingga satu hari Nabi dia bermimpi. Nabi kata kepada Bilal, maknanya apa nama, Abu Wiham, pimpi tak balik-balik tengok aku. Ketika tu Nabi pula Bilal baliklah. Bila balik dia disuruh berazan. Itulah orang kata ketika mendengar suara Bilal mengazankan itu, gegak gempita Madinah. Kenapa? Itulah dia kata kali kedua gegak gempita dengan tangisan di Madinah. Ketika mendengar suara Bilal, orang jadi makin rindu kepada Nabi SAW. Satu kali yang pertama gegak gempita tangisan itu ketika Rasulullah SAW wafat, dan kali keduanya ialah setelah Bilal datang, sehingga orang macam tersangka-sangka bahawa Nabi itu kembali hidup. Jadi Allahu Akbar. Jadi subhanallah, Bilal ni orangnya hitam, tak segak, tetapi dia sangat dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah seorang lelaki yang suaranya tu sedap lah. Jadi dia pernah minta kepada Nabi SAW untuk azan. Dia minta kepada Nabi SAW untuk azan. Dia mula-mula minta sebulan, lama minta seminggu, lama minta sehari. Lama tak apalah, bagilah sekali. Kemudian jadi dia pun azan. Bila mana dia azan, malaikat Jibril datang jumpa Nabi SAW. Apa? Malaikat Jibril kata apa? Ya Rasulullah, tak azan ke tadi? Tak azan ke tadi? Apa pula tak azan? Azanlah kan? Suara yang azankan itu tidak tembus ke langit. Sedangkan Bilal azan, suaranya tembus sampai ke langit. Jadi maknanya, sebab tu betul lah, Allah tak pandang pada rupa, Allah tak pandang pada hebat, kaya, bangsawan, hartawan, tetapi Allah pandang kepada keikhlasan. Jadi baik. Jadi mari kita tengok sedikit apakah perkara-perkara makruh dalam wuduk ini. Jadi yang pertama, kita pun tahulah bercakap-cakap. Jadi kalau orang tua ni tak jawab aku nak buat begitu. Tapi kalau budak-budak dulu memanglah sambil azan, ambil azan pula sambil berwuduk, sambil kita bercakap. Duk tegur dalam bercakap. Kemudian yang kedua, menggunakan air secara berlebihan. Payuh nak cari orang Malaysia ni kalau tak guna air secara berlebihan, tidak Kemudian yang ketiga, menggunakan ataupun mendahulukan anggota wuduk sebelah kiri dulu. Ini tak reti sangat lah kot ni. Kemudian yang keempat, meminta orang lain tolong jiruh kat dia. Dia tak ada unsur apa tapi saja suruh orang. Itu pun maknanya makruh. Kemudian yang kelima, membasuh atau menyapu anggota wuduk kurang dari 3 kali atau lebih dari 3 kali. Dia kata Nabi suruh 3, aku nak buat 7. Tu dia nak pergi lebih pula, tak boleh dah. Kemudian yang keenam, meninggalkan perkara-perkara sunat wuduk. Maknanya dia saja tinggalkan perkara-perkara sunat wuduk. Maknanya ini adalah makruh. Tetapi kalau dia sudah lewat waktu, jadi maka ketika tu maknanya kalau kata tu, maknanya kalau dia waktu nak habis, maknanya ketika tu wajib dia meninggalkan solat sunat-sunat wuduk itu, kerana sekali lagi waktu hilang terus. Itulah bahaya bila kita melewat-lewatkan ni. Kemudian mari kita tengok seterusnya ialah perkara yang membatalkan wuduk. Perkara yang membatalkan wuduk, yang pertama, keluar sesuatu daripada kubul dan dubur. Maknanya jalan depan, jalan belakang, angin ke, ayak ke, isi ke. Jadi maknanya benda-benda tu termasuk sesuatu yang kita kata
beradat atau luar biasa, tercerai atau masuk kembali. Nah itu lagu mana ni? Contohnya apa? Contohnya orang yang kita kata apa? Orang yang masih hidup dan wadih, yang jelas jantinanya dan bukannya khunsa. Tu dah. Yang kedua, tidak batal wudu orang yang telah mati jika keluar sesuatu melalui kubul atau duburnya. Kita dah mandi dah apa semua, tiba-tiba terkeluar, tak ada nah. Kemudian batal wudu bagi khunsa jika keluar sesuatu daripada kemaluannya secara serentak. Bagaimana ni no? Jadi khunsa ni adalah orang yang mempunyai dua kemaluan. Yang duk banyak duk ada lah ni, itu bukan khunsa, tu adalah jadi-jadian. Wanita jadi-jadian, laki-laki jadi-jadian dan sebagainya tu. Ini contoh macam mana? Ini sama macam kes prolaps. Kes prolaps, apa nama? Orang kata tu, rahim terkeluar kan? Jadi maknanya sama juga. Maknanya dia ni dia ni maknanya ada dua kemaluan, tiba-tiba kemaluan yang satu lagi terkeluar. Jadi maknanya yang ni pun boleh membatalkan wuduk. Sama juga dengan orang prolaps, orang yang rahim terkeluar, ataupun orang panggil apa tu, sakit apa? Buang yang besar tu sakit apa? Buasir. Maksudnya yang bahagian punggung yang dalam tu, berterima kasih Nadatul nak sebut tu, kadang-kadang dia jadi sangkut. Kadang-kadang benda tu dia duduk dalam, patutnya dia duduk dalam, tiba-tiba dia terkeluar. Jadi maknanya orang ini juga menanggung hadas. Boleh membatalkan wuduk dia. Jadi cara dia ialah tadilah, dia mengambil wuduk secara daimul hadas. Tapi maknanya walaupun macam tu, dia kena dirawat lah. Tak boleh biar penyakit tu berterusan. Saya pernah jumpa dulu di Madinah. Saya tak Allah, tak dapat nak bayang lah macam mana dia prolaps, benda dia tu keluar, rahim tu terkeluar. Itulah. Jadi maknanya kena rawat lah. Benda-benda ni, penyakit-penyakit ni jangan biarlah, maknanya kita kena rawat. Yang kedua, iaitu tidur tanpa menetapkan kedudukan duduknya. Maknanya dia tidur lagu benar, dia tidur terlentang, dia tidur mengiring, dia taklah tidur sat ni pun, sat pun batal. Tapi kadang-kadang mungkin kita ni letih satu hari, jadi kita pun balik, kita pun puasa sunat ke apa-apa, kita pun ready dah, biar semayang dah apa semua, nak buka puasa je, nak pergi zaman tak COVID ni lah, kita nak pergi semayang jemaah maghrib di masjid. Jadi sambil duk tunggu nak buka puasa tu, kita pun duduk atas kerusi, buka kipas angin, tala kita pun panas balik pada mana-mana. Sandak tu terlelap, lena. Ni kawan saya cerita. Dia lena dia kata, lepas tu dia dengar azan, baru dia jaga dia pun jaga azan, dia pun minum layak, makanlah kurma semua. Lepas tu dia pun nak pergi lah semayang maghrib tu di masjid di Surau. Buka pintu kelap, rupanya semayang Aisyah. Jadi dia tak semayang maghrib. Jadi maknanya di situ, maknanya dia duduk dalam keadaan papan punggung yang tetap, maknanya tidak membatalkan wuduk dia. Dia tak sembahyang maghrib, tapi dia tidak berdosa. Kerana sembahyang maghribnya itu ditinggalkan dengan tidak sengaja dia terlena. Dia bangkit, dia qada lah balik. Jadi itu letih tu. Sampai jadi teratur. Baik. Kemudian kata Nabi SAW, man nama falyatawadda. Siapa hak dia tidur bukan duduk dengan papan punggung yang tetap ni, walaupun sekejap, dia kena ambil wuduk semula kerana wuduknya batal. Ya Allah, tidur sat je pun kita tak tahu. Saya pernah berlaku satu ketika tu, saya pergi semayang di Masjid Kuala Palih tu, masjid yang dalam sungai masjid yang dalam laut tu. Jadi kan satu perempuan ni dia tidur. Kami nak sembahyang maghrib, betul silap, dia tidur. Memang kita tengok dia terlena. kita memang tengok dia lena lah. Jadi kebetulan bila iqamah, dia bangun.
Dia bagus sembahyang duduk dalam soft ni. Allah, saya kata macam mana saya nak tolong ni? Nah, kebetulan saya anak saya ada. Saya tanya, tidur tak saat ni makin PPA sembahyang. Saya kali, saya takkan nak tegur dia kan. Saya kali kat anak saya. Saya kata, tak asal tidur ni. Dia kata, mana dia? Hai. Dia kata, walaupun baring sekejap lagu tu kita rasa macam tak lena, patai. Lepas tu kan, dia tak bergerak-gerak juga orang tu kan. Jadi kan, saya bising lagi dekat anak saya. Hai, makik ni, PPA sembahyang. Nak sembahyang, buat apa tak sah ni kalau sembahyang. Kita baru tertidur tak sah. Akhirnya dia bangkit. Baru saya berhenti bercakap pada anak saya. Jadi sebab kalau saya tak tegur dia, kalau benda tu dia memang tak tahu, saya berdosa. Sebab jadi cara kita nak menegur ni pun kadang-kadang itulah. Jadi saya pun kena, sebaik ada anak pergi dengan anak kan, jadi boleh juga beda nak tegur. Orang kata apa? Pukul anak, sindir menantu. Orang tua kita katakan. Jadi lagu itulah. Ya? Jadi akhirnya saya pun tak tahu dia bangkit di belakang, dia pergi sembahyang di belakang ke, dia pergi ambil sembahyang. Tapi saya yakin dia pergi ambil sembahyang lah, dia faham. No? Jadi macam itulah kita nak tolong. Kalau tidak, dia akan sembahyang. Sebab dia bangkit diri dalam soft elok sangat. Sebab dia rasa tak apa. Tapi ini Nabi kata, mana ma faliyatawaddu. Saya memang ingat peristiwa di Kuala Perlis tu. Mana ma faliyatawaddu, siapa yang tertidur, maka dia kena berwuduk. Baik, yang ketiga hilang akal. Oleh sebab mabuk, pitam, pingsan ataupun gila. Jadi memanglah, ini tak boleh lah. Maknanya batal. Kemudian yang keempat, menyentuh zakar, faraj atau dubur dengan tapak tangan. Atau dengan perut jari tangan tanpa berlapik. Jadi maknanya kalau tersentuh, batal wuduk dan kena ambil lain ayat sembahyang. Walau dia kata tak ada syahwat, tak kira lah. Kemudian yang kelima, bersentuhan kulit antara lelaki dengan perempuan yang ajnabi, yang boleh berkahwin. Jadi ini berdasarkan firman Allah, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'ida. Jadi maknanya bila bersentuh aula mastumun nisa, bersentuh dengan wanita. Jadi maknanya, dan kalau kamu tidak mendapati ada air, maka hendaklah kamu bertayamum. Jadi maknanya batal. Jadi wuduk terbatal jika berlaku sentuhan kulit dengan berlainan jantina. Kecuali lelaki dengan khunsa atau perempuan dengan khunsa. Tapi hak jadi-jadian tu tak boleh. Ataupun menyentuh bahagian gigi, kuku dan rambut tu, dia kontur gelak-gelak, kita pula tengah suar tangan. Kena gigi dia. Jadi ini juga tidak membatalkan, teruk sangat lah tu. No? Ataupun rambut dia, ataupun kuku dia. Yang ketiga, menyentuh kanak-kanak yang belum sampai kepada had syahwat. Kemudian yang keempat, menyentuh mahram lain. Menyentuh mahram, iaitu orang yang diharamkan berkahwin selama-lamanya oleh sebab nasab keturunan atau musaharah seperti menantu dengan mertua. No? Tadi saya dapat telefon, saya tengok miss call, saya pun call lah balik. Call saya tanya ni siapa dia? Dia pun habaq lah saya, ni kita duduk mana? Lepas tu dia pun habaq lah duduk sekian-sekian. Lepas tu, macam mana boleh dapat nombor ustazah ni? Dia kata, saya ni anak murid ustazah sekian-sekian. Alhamdulillah. Jadi saya kata macam mana, apa cerita? Rupanya ceritanya dia ni baru berkahwin, muda lagi, berkahwin berkahwin bulan 3 hari tu, musim COVID ni lah. Jadi apa nama kahwin. Bila berkahwin, duduklah ikut dengan suami ni. Jadi suami ni kerja pemandu lori. Jadi bila suami dia kerja pemandu lori, keluar awal pagi dan balik tengah malam sebab apa boleh kata jarak jauh, lori yang driver lori yang bawa jarak jauh. Jadi masalahnya dia kata dia duduk di rumah tu dengan pak mentua dia. Jadi maknanya pak mentua dia ni pun bekerja juga tapi dia pun shift. Jadi kadang-kadang dia rehat, pak mentua ni kahwin. Tapi isteri duduk di tempat lain. Maknanya hari tak kerja, maknanya seminggu sekali atau 2 hari pak dia pergi kepada isteri dia.
Jadi selain tu ada di rumah kan. Jadi dia kata dengan keadaan kita ni, dia kata biasa ayah kita maknanya orang yang menjaga aurat, maknanya tak pernah pakai lebih kurang duduk depan anak-anak kan. Bila pergi ni pak mentua ni kadang-kadang pakai tolak duduk menyerap kat tengah-tengah rumah. Jadi dia kata dia pula dengan tak ada siapa di rumah ni, dia jadi pening lah duduk di atas. Saya kata saya pun boleh faham perasaan dia. Dia tahu ustazah saya ni macam nak gila lah ni daripada bulan 3. Sekarang dah nak masuk bulan 8. Tu saya kata ish payah jugalah. Nah. Jadi dengan keadaan lagu tu, jadi rasa tak selesa. Jadi maknanya saya kata ish lah ni kena bincang dengan suami. Cari jalan lah sebab pak mentua tu pun bukan sakit apa pun kan. Jadi tapi isteri tak duduk sekali. Jadi maknanya saya kata lah ni bincanglah dengan suami. Di mana base suami tu? Base dia di belah Pulau Pinang. Jadi maknanya baliklah pindah mai ke Pulau Pinang. Jadi maknanya ni keselamatan, kebimbangan, rasa tak selesa lah. Kita kata macam mana nak duduk. Jadi Pak Mentua ni pula kata kat orang, awak dia ingat aku nak mengorak dia. Sepatutnya Pak Mentua tak cakap perkataan yang semacam tu. Saya kata payah nak ubah orang tua kalau sampai peringkat tak mengaji lagu ni, payah. Jadi maknanya payahlah nak duduk. Kita pun jadi tak selesa macam mana tu. Jadi Allahu Akbar. Jadi maknanya walaupun sebab tu kita dengan anak kita dan sebagainya, maknanya adab-adab ni kena jaga. Hattalah dengan menantu yang bukan anak kita yang tak biasa dengan kita ni, mai daripada periuk-periuk lain. Kita periuk lain, mai pak kita je orang masjid, orang macam ni. Mai pak mentua dia buat pakai tular lagu tu pula kan. Jadi tak kata kat dia lah. Maknanya kita pun kalau dulu betul orang kata doktor paling amanah dengan pesakit. Lawyer paling amanah dengan klien dia. Cikgu paling amanah dengan pelajar. Ibu bapa paling amanah dengan anak-anak. Tapi zaman law ni macam-macam kita dengar, kita pun tak berani. Saya kata jadi maknanya kamu kena pindah lah. Minta lah bincang lah elok-elok, semayang lah. Semayanglah semayanglah hajat. Kemudian saya pun ajaklah kepada dia beberapa amalan supaya dapat dilakukan. Kesian kita pun anak murid kita kan. Muda-muda ni jadi maknanya dia kata jadi macam mana kita nak hidup sembang dia duduk pakai tular betul Tazah. Sungguhlah Allahu Akbar. Tazah pun tolong susah hati ke angka doa lah. Kata apa betul. Ada kan nak cakap apakah? Jadi benda-benda ni kita kena jaga lah. Baiklah. Tadi mana kita kata jadi maknanya kemudian tetapi dalam pendapat mazhab Syafi'i mengenai masalah batal wudu oleh sebab bersentuhan antara lelaki dengan perempuan ini, pendapat yang muktamad adalah batal wudu orang yang menyentuh dan orang yang disentuh. Dan pendapat kedua pula muqabil as-sah, maknanya lemah sedikit, batal wuduk orang yang menyentuh tapi tidak batal wuduk orang yang disentuh. Pendapat ketiga, pendapat yang marjuh, batal wuduk jika sentuhan itu menimbulkan syahwat. Jadi pendapat keempat pula, batal wuduk orang yang menyentuh jika sentuhan berlaku dengan sengaja, tetapi jika sentuhan berlaku secara tidak sengaja maka tidak batal wuduk. Pendapat keempat inilah yang selalunya kita ambil bila kita berada di Mekah. Bila berada di Mekah, kita kata masyaqqah, kesempitan. Kalau kita ni dah ambil sembahyang di hotel kita lah, rumah kita lah, kita kata hotel tu dah kita duduk lebih pada 3 hari. Kemudian bila kita nak berjalan pergi masjid kan, kita berjalan-jalan kena kita ni pendek sikit, kena orang Nigeria kalau lalu dia lenggang tangan dia tu kena muka kita. Jadi kita nak pergi ambil sembahyang pun susah. Jadi maka kita boleh pegang dengan pendapat keempat, maknanya sentuhan itu tidak sengaja dan tidak menimbulkan syahwat apa, kita boleh teruskan wuduk tersebut untuk ibadat kita di Masjidil Haram sahaja. Masjid Nabi tak boleh. Sebab Masjid Nabi kita memang duduk berasing, lelaki-lelaki perempuan tak ada bercampur, pintu pun pintu lain-lain, tak ada kena-mengena nak pergi bertuah dengan mereka. Jadi maknanya, tetapi kalau di Mekah kita boleh mengambil pendapat keempat dan biasanya inilah yang kita ambil. Baik, seterusnya perkara-perkara yang haram ketika berhadas kecil.
Perkara-perkara yang diharam bagi berhadas kecil adalah maknanya bila kita berhadas kecil lah, sikit ke banyak ke, solat tak boleh, tawaf tak boleh, sujud syukur dan sujud tilawah pun tak boleh. Membaca khutbah Jumaat ni lah, lelaki lah. Kemudian yang kelima, menyentuh mushaf Al-Quran. Kerana ia termasuk juga menyentuh kulit mushaf. Walaupun sudah tertanggal daripada mushaf, selagi mana dia dipanggil kulit Quran, mushaf, maka tidak boleh kita, adalah haram kita menyentuhnya. Baik. Jadi maknanya kemudian yang keenam iaitu menanggung mushaf Al-Quran. Menurut Syekh Romli, apabila mushaf itu dibawa bersama barang lain, maknanya dalam beg kita lah, kita bawa beg. Dalam beg tu ada beg duit, ada apa lagi, ada handphone, ada biskut sikit, ada ayak sikit, macam lah orang perempuan ni tolak lah apa dah, tu ada Quran. Maka kalau dia niat dia bawa beg, maka tak jadi masalah. Tapi kalau dia niat bawa Quran, maka jadi haram. Tapi kalau beg pula besar, tak ada apa, ada Quran je dalam tu, itu dikira menanggung mushaf, jadi maka hukumnya adalah haram. Jadi bagaimana pula dengan kita tengoklah perkara-perkara harus ketika berhadas kecil. Jadi contohnya kita bawa apa? Kita bawa tafsir Quran. Tafsir Quran ni maknanya ada tulisan ayat Quran, tapi dia ada penjelasan. Biasanya bahasa Melayu kita lebih panjang daripada bahasa Arab. Jadi maka bila tulisan yang banyak, dari tulisan kita yang banyak daripada ayat Quran, maka itu kita kira buku ataupun tafsir dan tidak jadi masalah untuk kita membawanya. Ataupun kanak-kanak yang mumayyiz, yang menanggung Al-Quran dengan rihalnya untuk tujuan belajar. Maknanya ketika tu dia duk nak terkencing ke apa, tapi dia nak pergi mengaji, dia lambat pula. Jadi maka ketika tu diharuskan kemudian menggunakan wang ataupun pakai batu cincin yang tertera ayat Quran di atasnya juga adalah diharuskan. Baik. Jadi itulah. Baik, sedikit persoalan wuduk. Jadi dia kata wajib membasuh terlebih dahulu bahan-bahan yang dipakai pada anggota wuduk seperti alat solek, bedak, kering, minyak dan sebagainya sebelum mengangkat wuduk. Ini timbul isu lah, Ustazah pernah cakap hari itu berkaitan dengan bedak mesra wuduk. Tak apa ni kita ambil sikit pasal bedak ni, bedak mesra wuduk. Tersudut kira bedak mesra wuduk sama lah, jangan tepung ke apa kan, minyak ke apa kita kena. Jadi maknanya dia menyebabkan air wuduk yang kita ambil itu terkena kepada unsur-unsur tersebut, maka air itu tidak jadi mutlak, dia menjadi mustamal, maknanya tidak terangkat wuduk kita. Okey, basuhan pertama anggota wuduk adalah wajib. Manakala basuhan kedua dan ketiga hanyalah sunat. Tapi jika basuhan pertama tidak sempurna, tadi kita katalah jadi mustamal, maka basuhan kedua dan ketiga akan menyempurnakan basuhan yang pertama. Baik. Ini satu lagi masalah. Seorang ni, 4 orang tolong ambil wuduk kat dia. Tu dia sampai 4 orang tolong jurus dia. Jadi maka yang terangkat hadasnya hanyalah pada bahagian muka saja, jadi tak boleh dibuat saja-saja. Tapi kalau orang yang maknanya dia sakit, itu lain cerita lah. Saya dulu mengajar juga di hospital Kepala Batas ni, kemudian di hospital Penang pun pernah juga. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kita pun bagilah cadangan kepada nurse-nurse ni, maknanya kalau ada keperluan, maknanya yang tak ada waris mai tunggu, kalau kita dapat bantu mereka berwuduk untuk mereka solat, tu merupakan satu dakwah kita lah. Di samping dapat memberi ketenangan kepada mereka, insya-Allah mudah-mudahan terangkatlah kewajipan mereka. Jadi misi-misi ni pun banyaklah buat begitu. Bila buat-buat kan, dia pun marah dekat misi ni. Dia tersakit, tak erti ke ni sakit ni. Tuhan pun tahu sakit ni. Pula dah, ya Allah. Jadi kita kata macam mana. Itu bila kita sudah berikhtiar, dia pun buat lagu tu, yang tu dia tanggung lah. Maknanya sampai orang dah nak bantu, sebenarnya sakit apapun tidak hilang kewajipan solat kita kecuali kita hilang akal dan sebagainya.
Jika seorang yang berhadas kecil menyelam dalam air, nampak dia nampak air sungai tu punya elok, dia pun terjun terus dengan niat berwuduk, maka sah wuduknya walaupun tidak lama dia duduk dalam air tu. Dia tu naik sekali niat, naik sekali jadi basuh semua sekali. Jadi tertib diperolehi dengan beberapa ketika dia berada di dalam air. Jadi takat itulah kot. Kalau ada soalan kita boleh berkongsi, insya-Allah. Silakan. Alhamdulillah ramai 65 orang nak tahu. Subhanallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustazah, ada sahabat kita bertanya di ruang chatting. Jadinya Ustazah bacakan. Boleh baca, boleh. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Kalau wuduk separuh jalan sebab air tak ada, kita pi ambil wuduk kat tempat lain, jauh sikit. Boleh sambung wuduk sebelum tu ke atau kena ambil semula dari mula? Okey, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Jadi wuduknya sah bila dia pergi sambung. Cuba tengok pada muka surat 30 bahagian sunat wuduk. Cuma dia tidak dapat muwallat. Muwallat tu berturut-turut. Kan? Ustazah pernah tanya cerita itu, maknanya orang tu ambil wuduk. Dia ambil wuduk apa semua, dia pun semayang lah apalah semua. Kemudian kat tangan doa dia rasa gatal kat sini. Kata-kata dia pegang-pegang, alamak ada sisi ikan. Dia tapak ikan apa tak tahu lah. Jadi dari sisi ikan. Jadi semayang dia sah ke tak sah? Tak sah lah kan? Sebab maknanya sisi ikan tu ada tadi. Maknanya mestilah sisi ikan tu menghalang daripada dia berwuduk. Betul tak? Okey, jadi dia pun macam mana cara dia nak semayang? Jadi maknanya kita kata apa? Dia kena ambil semayang lain ke? Jadi maknanya wuduknya sampai kepada basuh muka adalah sah. Yang tak sah tangannya. Jadi dia sambung basuh tangan kanan, tapi kena basuhlah tangan kiri. Kemudian dia kena meneruskanlah semua wuduk dia sampailah kepada basuh kaki. Jadi maknanya wuduk dia tadi sah, tetapi tidak muwallat kerana dia terhenti tadi kan. Sebab dia dia main sambung basuh tangan. Macam itulah cerita dia. Sah. Maknanya kita ambil semayang tadi, Allah pergi bila air lain pula. Allah bila air aku tak ada air habis dah. Kita pun kena keluar pergi pergi telaga pula ke pitang mana air yang keluar ke. Jadi maknanya dua tempat kita ambil wuduk. Cuma kita tidak dapat pahala muwallat sahaja. Wuduknya adalah sah. Terima kasih pada soalan. Membuka pencerahan. Okey, ada lagi tak soalan? Ustazah, Assalamualaikum Ustazah. Nak tanya satu. Waalaikumsalam. Boleh, sila-sila. Berkaitan dengan bukan ni yang kuliah yang lalu. Dulu Ustazah ada kata kalau kita solat, bulu kucing ada kat tempat solat kita atau di pakaian kita. Itulah kita sebut. Ya. Okey, teruskan. Kalau rambut kita yang dah gugur. Rambut kita tak apa. Rambut kita tak jadi najis. Tapi yang bulu-bulu kucing tu bila dia berpisah daripada kucing tu dia jadi najis, kan? Sebab tu kita kata kalau kita belah kucing ni kita kena ada compound lah ni, macam-macam orang buat rumah kucing. Kita buatlah rumah kucing supaya dia tidak menjadi. Tapi kalau sikit dimaafkan. Kalau sikit tu dimaafkan. Tapi kalau kita tahu, kita pun tak selesa. Jadi maknanya macam itulah. Tapi rambut kita tak ada masalah. Sebab rambut kita tak dikira sebagai najis. Terima kasih. Okey, ada soalan lagi ke sama-sama ke? Ada lagi soalan? Tak ada. Tak ada. Orang lain kok. Orang lain ada apa nak tanya ke? Orang lain nak tanya apa ke? Baik, tanya. Mari tak tanya. Pada yang ingin bertanya, boleh onkan mic anda ya. InsyaAllah boleh berkomunikasi dengan Ustazah. Ya, boleh insyaAllah. Adakah yang nak tanya soalan atau Ustazah akan teruskan lagi? Assalamualaikum Ustazah. Chatting tak ada. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berkenaan dengan tidur tetap tanpa meletakkan punggung
Tadi Ya. Ustazah dah kata, kalau kata dia dalam sini dia kata tidur tanpa meletakkan kedudukan punggung, sekiranya dia tidur tetapi keadaan tetap kedudukan punggungnya tetap, maka dia tidak membatalkan wuduk. Lepas tu yang sabda Rasulullah tu, dia sesiapa yang tidur hendaklah dia mengambil wuduk tu, maksudnya lebih baiklah kita mengambil wuduk. Maknanya bila dia tertidur, wuduk terbatal. Bukan lebih baik. Wuduknya terbatal. Jadi mana falyatawadda, maknanya siapa yang tertidur maka dia kena ambil wuduk. Tapi kalau dia tertidur tadi kita kata dalam keadaan papan punggung dia tetap, macam tadi saya cerita seorang sahabat saya, dia duduk nak tunggu buka puasa tapi dia terlelap. Yang tu sebab bila kita duduk, adat dia bila kita duduk kita takkan terkentut, betul tak? Bila kita duduk punggung kita tetap macam ni, dia tak terkentut. Yang terkentut ni bila punggung kita tak rapat. Kan, bila kita duduk kita akan beri tekanan punggung kita akan beri tekanan pada kerusi tu, jadi menyebabkan punggung kita dia jadi tertutup, dia tak boleh kentut. Tapi kalau kita tidur berbaring, mengering, menyengging, itu memang sebab punggung kita dia ada ruang untuk dia terkeluar angin. Okey, nah. Jadi kadang-kadang ada isu sikit lah bila sebab kentut, saya nak cerita sedikit. Kadang-kadang ada orang dia rasa macam perut dia tu kadang-kadang dia datang angin di bawah dubur ataupun di bawah paras dia. Dia rasa macam dia rasa macam menggelembung kan. Tapi dia tak bunyi kentut. Dan dia tak berasa pun nak bunyi. Maka yang tu tidak membatalkan. Yang dikira membatalkan ni bila mana berasa angin tu keluar ataupun ada bunyi. Ini dijelaskan oleh Nabi. Yang nama ada kentut ni dia kena berasa angin keluar dan dia ada bunyi. Kalau dia tak ada, dia hanya bergelembung-gelembung, hilang. Gelembung-gelembung, hilang. Maka yang tu tidak membatalkan wuduk. Nah, satu lagi orang yang macam ada kes-kes yang orang yang ialah bila kita dah tua dan sebagainya, kita punya pundi-pundi kencing ke apa kan, abang tak kerti lah kan. Jadi kadang-kadang kan dia jadi maknanya dia ada bunyi. Bila kita bergeraknya dia ada bunyi. Kita pergi mengurut lah kan maknanya. Tapi bunyi tu bunyi orat. Bukan bunyi kentut. Jadi maknanya kita kena kenal pasti benda tu. Yang menyebabkan batal ni ialah bila keluar angin atau namanya kentut. Boleh lagu tu? Okey, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Sebenarnya kenaan tadi pasal kalau kita berbaring punggung tu mungkin batal lah kan. Kita ambil duduk lain. Tapi bagi orang yang duduk tapi dia boleh terlena kadang-kadang setengah jam sambil duduk tu terlena tu sampai termimpi-mimpi. Adakah yang tu membatalkan wuduk jadi, dia? maknanya selagi mana dia duduk dalam keadaan papan punggung yang tetap, maknanya tidak membatalkan. Tapi bila dah sampai lama sangat, sunatlah kepada dia untuk memperbaharui wuduk. Kan ada satu kisah seorang lelaki silap. Imam Syafi'i ini diceritakan maknanya akhlaknya terkenal begini-begini. Jadi seorang wanita ni kata ke ayah dia, cuba buat balik mai tengok Imam Syafi'i ni hebat terang mana dia nak tengok. Gitulah lebih kurang dia nak tengok amal, sebab perempuan ni perempuan yang kuat beribadat. Kemudian jadi Imam Syafi'i pun datang di rumah mereka pun jamu makan. Kemudian dia tengok Imam Syafi'i ni tak ada lah beramal ibadat terang banyak. Maknanya dia duduk bayangkan Imam Syafi'i ni lepas semayang bagi salam takbir, bagi semayang takbir. Dia tengok-tengok Imam Syafi'i ni tidur, tak buat apa kan. Tidurlah Imam Syafi'i ni tidur. Kemudian kata bila mangkit subuh, pagi-pagi Imam Syafi'i mangkit semayang gitu je, tak ambil yang semayang pun. Jadi dia ni jadi lah, apa yang kata orang alim ni lagu ni macam ni kan. Kemudian dia pun mengemukakan perkara tersebut kepada bapa dia. Lalu bapa dia pun menceritakanlah jadi macam mana. Jadi Imam Syafi'i kata, aku ni betul sungguh lah
kamu raikan aku, maknanya aku pergi rumah kamu, jamu makan, selesa duduk di rumah kamu. Semalam aku dapat selesaikan 1000 masail fiqh. 1000 masalah fiqh dapat aku selesaikan, subhanallah. Nah, jadi apa maksudnya? Dia tidur tu tak mau diganggu. Tapi bukan dia tidur. Tapi dia memikirkan masalah fiqh. Dapat diselesaikan sampai 1000 dalam semalam tersebut. Nah, jadi maknanya jadi tidak adalah masalah untuk dia meneruskan solat dengan menggunakan wuduk yang Aisyah tadi. Allahu Akbar. Faham no? Boleh faham ke tu? InsyaAllah. Ada lagi ke soalan? Boleh lagi ke kita teruskan? 9.38. Boleh je, Ustazah. boleh. Assalamualaikum. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustazah, saya nak tanya macam mana apa nama tu status orang yang wuduk orang yang wasir. Ya. Okey. Terima Ustazah kasih. dengar? Saya dengar. Okey. Status Assalamualaikum. wuduk Terima kasih. orang buasir. Yang dikatakan buasir tu, sepaham saya lah, maknanya bahagian punggung dia yang dalam tu dia terkeluar sikit, betul tak? Kan kadang-kadang dia pergi rawat kena potong lah apa dia ada terkeluar sikit kan, betul tak? Orang tak jawab. Ya. Ya. Nah, Ustazah. jadi benda yang patut ada di dalam tiba-tiba pergi keluar. Sebab tu saya kata macam orang prolapse, orang yang terkeluar rahim tu. Faham tak? Maka orang ini dikira daimul hadas. Orang ini dikira menanggung hadas. Samalah orang buasir dengan orang prolapse. Perempuan yang terkeluar rahim tu kan. Jadi maka orang yang semacam ini dia dikira daimul hadas. Apa makna daimul hadas? Menanggung hadas. Jadi bila mana dia menanggung hadas, cara berwuduk dia kena tunggu masuk waktu sembahyang. Senang kita kata lagu tu lah. Dia masuk waktu sembahyang, baru dia cuci. Maknanya basuh. Kemudian takut kadang-kadang ada apa lendir-lendir ke apa ke yang terkeluar, maka dia pakai pad. Lepas dia basuh, dia pakai pad dulu. Baru dia berwuduk. Dan ketika dia berwuduk, masa basuh muka tu, air sampai ke ubun kepala sapu tu, terus dia niat sahaja aku berwuduk bagi membolehkan aku solat kerana Allah Ta'ala. Dia tak boleh kata sahaja aku berwuduk, sahaja aku mengangkat hadas kecil. Sebab hadasnya tidak terangkat. Jadi maknanya orang yang tadi tu kita sebut dia berhadas. Wuduk itu boleh pakai untuk satu solat fardu, ataupun kalau di Mekah maknanya satu tawaf fardu, maknanya tawaf ifadah. Tapi kalau solat sunat dia nak buat, dia boleh teruskan dengan wuduk tersebut. Cuma bila nak masuk waktu sembahyang yang baru, contohnya asar masuk pula ke, maghrib ke, dia tidak boleh menggunakan wuduk tersebut. Maknanya dia kena pergi cuci balik, dia kena tutup balik dan dia kena ambil wuduk semula. Dan dia kena niat basuh muka tu. Faham kan? Jadi lagu tu. Sebenarnya Kalau terkentut tak gaduh nak pergi basuh apa. Tak gaduh nak pergi pakai pad apa. Tapi dia kena berwuduk semula juga. Okay, clear? Faham kan? Ustazah. Ya. Maknanya dia kena every time kena ambil wuduk fresh lah. Setiap kali nak solat. Maknanya setiap masuk waktu fardu dia kena ambil wuduk yang baru. Maknanya dia kena cuci, dia kena tutup dan dia kena berwuduk yang baru. Dan masa basuh muka tak boleh kata mengangkat hadas kecil. Niatnya dia kena niat sahaja aku berwuduk bagi membolehkan aku solat kerana Allah Ta'ala. Boleh je? Clear? Mekah pun sama jugalah kan. Kalau nak pergi buat umrah ataupun haji sama jugalah kaedahnya kan. Ya, tapi rawatlah. Janganlah bagi berterta. Jadi kita memanglah rawat. kita jadi susah. Itulah lagu tu lah. Cuma nak tahu je. Ya, insya-Allah. Terima kasih banyak. Berdoa kepada Allah dipermudahkan. InsyaAllah. Bulan Muharram ni buat katanya boleh dah nak pergi umrah. InsyaAllah. Okey, ada soalan lagi ke? Ustazah, minta maaf. Jelas sekejap.
Boleh, silakan Nazar. Nazar nak tanya Ustazah yang macam tadi yang condition yang kalau ada orang buasir ataupun prolapse. Okey. Kata Nazar belum experience tapi macam orang yang kena pakai beg kencing tu Ustazah. Orang yang kena pakai, samalah orang yang pakai beg kencing tu, jadi maknanya itulah kan jadi isu juga sebab beg kencing tu dia kata mahal kan. Jadi tak tahulah mahal berapa ringgit, tapi maknanya orang yang pakai beg kencing tu maknanya dia kena tukar beg tu. Maknanya untuk semayang dia supaya tak payah diulang, dia kena tukar beg dia tu, beg kencing tu. Beg kencing tu dia kena tukar, maknanya pada masuk waktu semayang. Contohnya maknanya dia pakai beg kencing yang baru pada semayang zuhur, maknanya mungkin katalah dia buat dengan asar dan sebagainya. Jadi adalah pandangan yang lemah sedikit mengatakan bahawa bila dia nak semayang yang kedua, sebab dengan keadaan beg tu mahal dan sebagainya lah kan, nak pergi tukar pun payah. Jadi dia tidak perlu cuci untuk solat yang kedua. Sebab orang pakai beg ni selalunya orang uzur lah kan. Kalau orang tak uzur ni dia boleh pergi bilik ayam, tak gaduh pakai. Jadi maknanya untuk solat kedua dia ambil pandangan mazhab lain. Maknanya dia berwuduk sahaja. Faham tak lah? Dia tak payah cuci lah. Kalau dalam keadaan biasa kita tak sakit apa ni, maknanya kalau kita jamak semayang, maknanya kita kena pergi cuci. Kita cuci dulu, kemudian kita pakai pad. Kemudian kita datang semayang zuhur kan. Maknanya tadilah dengan niat yang basuh muka saya sebut tu, kita semayang zuhur. Lepas tu bila nak semayang asar, kena pergi cuci lain pula. Kena tutup pula dan kena berwuduk pula. Baru kita boleh teruskan. Tapi ada pandangan yang lemah, pandangan yang daripada mazhab lain. Maksud saya bukan Syafi'i. Jadi yang membolehkan kita meneruskan dengan solat yang kedua. Tetapi kalau Imam Syafi'i ataupun dalam Muzakarah Haji, dia mengajar kita supaya kita wuduk semula. Maknanya kita tidak basuh, kita tidak pakai pad baru, tapi kita wuduk yang baru. Sebab kita dalam keadaan uzur yang agak sukar pergerakan dan sebagainya. Jadi wallahu a'lam. Ustazah, beg tu tak Kalau dikira najis. kalau mazhab lain dia boleh, maknanya dengan wuduk yang sama dia boleh carry dua semayang tu terus. Tapi kita ambil precaution lain, maknanya untuk solat yang kedua kita cuma berwuduk sahaja. Boleh. Okey, soalan tadi apa soalan tak ada nak dengar. Silakan tu angkat. Beg tu tak dikira najis ke dengan kita Ustazah? Yalah, jadi Kan dia memang duduk dengan kita. Dia kontak macam pad tadilah. Maknanya tadi kontak pad tadi, sebab tu kita tunggu masa waktu. Macam orang yang penyakit angin ni terkentut-kentut ni, walaupun dia tak ada najis, tapi maknanya dia ni bergerak sikit kentut tu, maknanya kentut dari depan atau dari belakang. Maknanya bila dia nak boleh sembahyang? Sampai habis waktu. Jadi inilah yang kita ambil, kita kira atas daimul hadas. Tapi dia kena tunggu masuk waktu semayang dulu. Tapi kita berdoa lah supaya kita, maknanya sambil kita rawat, maknanya supaya taklah kita berterusan dalam penyakit ni. Kita rasa tak seronok lah kan, tapi nak buat macam mana? Cuma kita ada flexibility, ada fleksibel dalam agama kita untuk bantu kita, maknanya untuk kita masih dapat meneruskan ibadah, insya-Allah. Jadi maknanya tak ada keadaan yang kita tak boleh sembahyang. Hatta dalam keadaan kita macam tu pun maknanya sembahyang kita masih lagi dikira sah. Ustazah, Boleh? tadi Ya. yang daimul hadas tadi, kalau kata salin pad ke apa semua tu, kalau dia buat solat jamak, macam mana? Makna kata jamak. Tadi Ustazah dah sebut. Maknanya Ustazah sebut, jadi sepatutnya kalau kita Imam Syafi'i, maknanya kalau kita jamak semayang, maknanya 2 waktu semayang lah. Maknanya kita kena 2 kali pergi cuci, 2 kali pergi ambil semayang, 2 kali tukar pad, 2 kali ambil semayang. Kan? Tapi maknanya kita kata maknanya kalau pad tu tak apalah sikit, murah. Tapi kalau kita pakai beg tu dengan kesukarannya nak memasukkan dan sebagainya,
Jadi kita bolehlah pegang pandangan mazhab lain yang mengatakan kita boleh solat jamak itu dengan menggunakan wuduk yang sama ataupun cucian yang sama. Cuma bagi kita ni kalau kita ambil pandangan dalam muzakarah haji, kesempitan yang semacam tu, jadi maknanya untuk solat yang kedua kita tak pergi tukar beg tu. Maknanya kita tak pergi buka lah cuci apa tak, jadi payahlah. Kita berwuduk sahaja. Kita berwuduk sahaja untuk solat yang kedua. Tadi kita buat zuhur dah settle. Untuk asar tu kita berwuduk saja dulu. Dan sama juga ketika basuh muka sahaja aku mengangkat hadas. Sahaja aku berwuduk bagi membolehkan aku solat kerana Allah Ta'ala. Nah, jadi maknanya sebab tu kita sebutkan tadi tu. Nah, InsyaAllah mudah-mudahan kita tak terkena lah penyakit-penyakit yang sukar untuk kita melakukan ibadah insya-Allah. Terima kasih. Okey, boleh clear, boleh faham ke tu? Boleh faham lah. Alhamdulillah. Ustazah ada soalan nak tanya. Kalau ada masalah yang istihadah, darah istihadah tu sama juga dia kita niat Ya. Jadi yang kita kata daimul hadas ni, kita tak masuk kita tajuk ni tapi kita akan jumpa nanti, iaitu maknanya orang yang salisul baul, terkencing-kencing, salisul ghaid, kadang-kadang dia duduk tak ada masa apa, tata dan najis, taik lah kita kata. Kadang-kadang ada orang salisul rih, angin terkeluar-keluar aja. Ada orang mustahadah, yakni maknanya istihadah, ataupun ada orang salisul mani, salisul maknanya terkeluar-keluar mani, lawadi dan mazi dan sebagainya. Jadi maknanya kalau benda terkeluar-keluar sampai ataupun keputihan, yang banyak ni keputihan lah. Jadi maknanya kalau sampai tak lepas satu waktu sembahyang, maka dia kena, tapi kita tak boleh kata kita sendiri daimul hadas tau. Kena rujuk kepada guru. Cerita pada guru, dia kata, kalau tu kau ni daimul hadas. Jadi kita sebab apa? Sebab kita ni tak sampailah makam nak boleh berijtihad ni. Jadi kita kena rujuk kepada guru untuk menyatakan bahawa kita adalah daimul hadas supaya kita boleh berpindah cara berwuduk yang kita sebutkan tadi. Boleh faham tak tu? Nah, jadi sama juga orang istihadah. Tadi seorang perempuan daripada Melaka. Saya kata, ya Allah jauhnya. Daripada mana ni puan? Dia kata daripada Melaka. Saya kata ustazah di Melaka. Banyak. Ni jauh ni main sampai Pulau Pinang ni. Dia kata saya dapat daripada kawan saya. Suami kawan saya yang bagi. Saya untuk pernah kenal orang Melaka kan. Jadi dia telah 3 bulan. 3 bulan. Dia kata saya 3 bulan haid. Saya kata mana ada orang 3 bulan haid. Nah, maknanya maksima ialah 15 hari. Kalau 3 bulan tu bermakna kata kita tu istihadah kan. Jadi kita tak sampai lagi bab tu. Jadi bab istihadah ni maknanya kita kena kenal lah beberapa perkara lah kita kena kenal, iaitu maknanya bila tarikh kita tu kena perbincangan lain lah. No, saya ingat kena bila tarikh kita, dan kita kena kenal darah istihadah ni, darah dia berlain daripada darah haid. Darah haid dia main dari telur kita, ovum yang tidak disenyawakan. Sedangkan darah istihadah datang daripada urat yang sepatutnya tak keluar darah. Tapi maknanya bila dia keluar darah, dia adalah indikator kepada penyakit. Kan? Jadi maknanya dan kadang-kadang dia bukan penyakit, tapi dia adalah gangguan daripada syaitan pun ada juga. Dan Nabi telah menceritakan perkara ini dalam beberapa hadis di mana Nabi menasihati kepada Hamnah binti Jahshin dan juga kepada Fatimah binti Hubaish. Dan di mana dia kata aku ni macam mana ya Rasulullah? Kira nak sembahyang teruslah macam mana ni? Rasulullah kata, maknanya yang pertama kita kena kenal haid kita tu bila. Kalau kita kata macam perempuan tadi, dia kata haid yang the latest yang datang yang betul itu bila? Bulan berapa? Maknanya yang datang betul lebih kurang dalam bulan 4. Berapa hari bulan? 16 hari bulan. Berapa hari? 8 hari. Jadi maknanya kita kata biasanya bila bulan 5, dia akan maknanya awal 2 hari. Atau kita kata 16, dia akan jadi 14. Jadi maknanya kita kira 8 hari. Itu satu cara. Yang kedua, kita kena tengok darah haid kita. Darah haid dia mesti mula dengan merah hitam. Kemudian baru merah. Kemudian baru coklat. Kemudian baru kuning. Kemudian baru keruh.
Jadi maknanya kalau dia datang mula-mula tu merah ke, pink ke, yang tu bukan haid. Di samping ada bau-bau. Jadi maknanya kita perlu kepada pengecaman tersebut. Tapi perempuan tu tadi, orang Melaka tadi, nama apa? Syakirah, dia kata dia kenal. Okey. Jadi maknanya, jadi dia kata apa nama, jadi saya kata kalau macam tu, semayang, jadi saya semayang. Jadi maknanya saya ikut ijtihad saya lah. Maknanya saya mengatakan ini haid, saya kata Alhamdulillah. Kalau orang berijtihad, dapat satu pahala. Kalau betul, dapat lagi satu pahala. Kalau dia berijtihad, dapat satu pahala. Tak betul, tak dapatlah pahala, dapatlah satu. Jadi maknanya kita kena kenal. Sebab itulah kalau boleh kita yang muda-muda ni tanda hari-hari tu merah hitam MH, bukan MH17, MH merah hitam apa merah M, macam itulah. Nah, kalau kita yang dah tua-tua tak ada haid, kita aku tak mau ambil tahu buat tu. Tolong remind balik dulu kita. Haid dulu kita macam mana? Nah, berhenti haid pada waktu maghrib. Semayang tak semayang, mandi esok pagi lah senang. Tu macam mana dengan maghrib Isyak? Kena qada. Kena qada. Baru ni seorang wanita kontak saya macam tu, dia tahu Ustazah. Saya masa nak bersalin hari tu. Dalam bulan puasa lah. Banyak tahun dah dia kata. Dia kata doktor tu kata buka puasa. Suruh dia buka puasa. Dia pun dengar lah kata doktor tu buka puasa. Jadi dia kata tang puasa tu okeylah saya dah ganti. Macam mana dengan semayang saya? Saya kata doktor tu suruh kita buka puasa sebab untuk keselamatan nyawa kita. Untuk kesihatan kita. Memang puasa fardu kita sakit ni kita boleh buka. Dan kita kena ganti. Tapi puan bukannya terhalang daripada semayang. Maka puan kena qada balik bilangan hari yang puan tak semayang sebab puan menyangka dengan kata qada dengan apa doktor suruh buka puasa, kita kata dengan semayang tak gaduh. Tak boleh. Sebab kalau puan turun darah pun sebelum melahirkan anak, darah itu tidak dinamakan sebagai darah nifas. Jadi maknanya puan masih lagi terikat dengan semayang. Bila kita tak ada semayang, bila lepas melahirkan anak, darah yang mengiringi kelahiran anak ataupun darah yang datang selepas kelahiran anak, yang tu baru menghalang kita daripada semayang. Jadi hak ni kita yang umur-umur banyak ni kita kena remind balik yang tu. Sebab dulu kita pun tak tahu, kita kata dia kata turun tanda kita ni yang ketuban lah, darah lah semua kita tak semayang dah siap-siap. Kita punya kalutnya kita tak semayang dah siap-siap. Sebab kita dapat petua daripada tu kita. Tu tanda nak bersalin. Sedangkan kita masih lagi terikat dengan kewajipan. Taklif, solat. Tapi kita salah faham. Tu kita nak sebut tu. Tahu? Sama juga kita berhenti haid bila? Kita berhenti haid. Kita berhenti haid contohnya. Beranak-beranak berhenti haid 40 hari. Tak apalah kalau 40 hari. Jadi kita tak semayang juga sebab kita pakai pantang Melayu 44 hari. Apa jadi dengan 4 hari tu? Kena qada balik solat tersebut. InsyaAllah. Saya yakin kalau kita niat nak bayar, maka Allah akan beri ingatan kepada kita untuk kita menyempurnakan balik qada balik insya-Allah. Boleh buat tekan tu? No? Clear tak? Clear ke tak tu? Jelas, terang. Alhamdulillah. Sister Hani kata apa? Okey dah, jadi dah. Jadilah kot. Tak makan nasi lagi ni nak pergi 10 dah ni. Nah. Okey baik. InsyaAllah ada rezeki kita sambung lagi insya-Allah. Dah clear, terima kasih Fauzia Saad. Alhamdulillah. No? Jadi ingat takat tu lah kot dulu nak Ustazah Azlina. Ya, alhamdulillah Ustazah, alhamdulillah. Adik saya Fidah Zakaria. Boleh kot no? InsyaAllah boleh Ustazah. Okey tu alhamdulillah banyak berhenti dulu. Jealous saja duduk dalam raudhah. Jealous. Dia duduk dalam raudhah. Mana dia dapat gambar tu tahu. Betul-betul duduk dalam raudhah. Alhamdulillah. Terima kasih juga. Masya-Allah. Yalah. Lama Okay. teringat lepas balik haji itu. Belok. Itulah. Pandai lepas pergi cari kita tak aktif. Jadi kalau lagu tu takat itulah daripada Ustazah, yang baik daripada Allah Ta'ala, yang lemah daripada Ustazah. Jadi mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat
dan kefahaman kepada kita, insya-Allah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Buat Terima Adlina kasih lah. tutup lah. Ustazah Adlina nak tutup, silakanlah. Tak apa. Alhamdulillah Ustazah, terima kasih lah. Kerana diucapkan kepada Ustazah kerana meluangkan masa dengan kami hari ni dari start 8.30 dah. Alhamdulillah. Sekarang dah tunjuk nak dekat pukul 10 dah ni. Lagi 2 minit dah ni. 10 start. Alhamdulillah. Yalah, lepas tu tanya jugalah kepada sahabat-sahabat pengajian yang berada dalam grup kita hari ni yang apa orang kata setia menanti sehingga Setia. habis. 60 orang. Bertahan tu. Bertahan. Hebat. Setia bertahan lah. Jangan syukurlah alhamdulillah lah bersyukur ada penuh kesabaran. Dah tunggu dia memang jadi peminat ni Ustazah. Peminat Ustazah ni dah banyak ni. Alhamdulillah lah. Mereka bukan minat Ustazah, mereka minat mengaji. Yalah. Dah dengar tak langsung pengajian Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, Ustazah kami ucapkan terima kasih dan saya juga mohon ampunan maaf lah seandainya ada salah dan silap ke apa pun tak kena. Saya mohon ampunan maaf bagi wakil pihak JK1PC dan saya sudahi dengan sikit doa sikit boleh tak? Boleh. Doa Bismillahirrahmanirrahim. Wala tu'adzibna ila yaumil qiyamah innaka ala kulli syai'in qadir. اللهم أعنا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء واشرنا في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وأسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dan kita sudahi dengan tasbih kifarah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan rawas Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah, syukur kepada Allah dengan perpunyaannya hari ini kita dapat bersama-sama dengan Ustazah lagi untuk minggu ni lah, minggu yang kedua. Dan saya rasa sesajalah wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Akhirun bin. Terima kasih semua kawan-kawan sahabat yang setia menanti. Terima kasih. Sama-sama. Jumpa lagi. Terima kasih banyak Ustazah. Sama-sama. Jumpa lagi. Okey. Kita bertemu lagi. Ma'assalamah. Okey, ma'assalamah. Terima kasih yang lain. InsyaAllah kita bersiaran lagi nanti. Selamat bertemu kembali. Memang kita hari Senin minggu pertama dan minggu keempat lah. Terima kasih. Juga saya wawarkan pada hari Khamis ni kita ada baca ayat dan tahlil bersama Ustaz Piyu Amir. Ya, insyaAllah kalau ada siapa-siapa yang nak letak arwah-arwah tu untuk hadiahkan, insyaAllah boleh bagi dekat AJK kita sebisalah. Dekat Puan Risun dengan Ariati sekali lah. Boleh bagi kat depan lah. InsyaAllah. 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 Okay, insyaAllah. Untuk diri ya. Assalamualaikum. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Terima kasih. Saya undur diri. Sama. Okay. Aywa. Okay. Selamat malam. Selamat malam. Subhanallah.
kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam.